السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tajuk yang ke-139 daripada tajuk besarnya Kitab Shalah, kitab berkenaan dengan sembahyang. Pembatas bagi orang yang solat. Apabila seseorang menunaikan solat, utamanya di tempat lapaknya, hendaklah dia meletakkan pembatas di hadapan. Hadis 340 An Talha ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wad-dawabu tamurru baina aydina فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang terkenal, salah seorang di antara al-mubashshiruna bil jannah, kalangan sahabat yang Nabi janji syurga sejak di dunia ini lagi. Dia berkata, kami pernah solat sementara di depan kami ada binatang yang melewatinya. Maka hal itu kami tuturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, pasanglah tiang panjang di depan orang yang sedang solat. Barulah dia tidak akan mengganggu dengan apapun yang lalu di hadapannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika sekiranya kita sembahyang tiba-tiba ada binatang lalu lalang di hadapan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang kita baca ini, hendaklah kita meletakkan sesuatu di hadapan tempat kita sembahyang, macam tiang, dalam hari-hari yang lain panah, lembing, pelana kuda, bahkan binatang tunggangan kita boleh kita letakkan sebagai sutrah pendinding antara kita dengan sesuatu yang lain yang akan lalu lalang di hadapan kita, paling kurang dengan garisan. Jika sekiranya kita buat sutrah yang seperti itu, kata Nabi SAW, tidak memudaratkan salat kita sedikit pun jika sekiranya ada sesuatu yang melintasi. Yang seterusnya, salat menghadap tombak. Tajuk yang ke-140. Hadis 343 An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawm al-'id amara bil harba فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk solat pada hari raya. Hari raya ni sembahyang di padang yang lapang, iaitu al-musalla, sebelah rumah Masjid Nabawi. Apabila Nabi SAW keluar untuk solat hari raya, baginda menyuruh kami membawa tombak. Kemudian tombak itu diletakkan di depan baginda. Lalu baginda solat, sedangkan orang-orang solat di belakang baginda. Demikian itu juga baginda lakukan ketika solat dalam perjalanan. Atas dasar itu maka para penguasa mengamalkannya. Al-umara, pemimpin-pemimpin pun dalam mengamalkan sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, hadis yang kedua yang kita baca pada malam ini, yang masih lagi di bawah tajuk sekitar membuat perbatasan ataupun kita membuat sesuatu tanda di hadapan orang yang solat. Sutrah dalam bahasa Arab dipanggil sutrah, pendinding. Di dalam hadis ini Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar salat hari raya. Tak disebut hari raya. Mana hari raya Aidil Adha baik, hari raya Aidil Fitri baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak sembahyang hari raya, dia letak lembing di hadapan, dipacuk lembing di hadapan Nabi. Maka manusia lain yang menjadi makmum Nabi ikut Nabi belakang. Orang ramai tak payah dah buat pendinding ataupun sutrah, di mana disebut bahawa sutrah imam adalah sutrah makmum. Pendinding imam itu menjadi pendinding kepada makmum. Begitulah yang menjadi sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah yang sepatutnya diamalkan oleh pemimpin-pemimpin yang mewarisi Nabi selepasnya ataupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi pemimpin. Bila solat di tanah lapang, hendaklah diletakkan sutra. Bahkan begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Umar ketika dalam pelayaran. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelayaran, apabila dia nak pergi buang air, biasanya dia bawa air dan dia bawa lembing kecil, anazah, lembing kecil, lembing yang tak panjang lah. Kenapa pergi buang air bawa lembing? Kita dah baca dulu dalam bab bersuci dulu, dalam bab istinja. Kerana kata para ulama, yang pertamanya ialah mudah. Awak gali lubang apa, nak buang air besar apa, kita gali lubang, dia buang ada timbul walaupun tanah pasir, supaya tak mengganggu manusia lain. Yang kedua, kata para ulama, Nabi bawa anazah ketika nak buang air ini ialah kerana di padang pasir, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak binatang-binatang buas, binatang buah, binatang buruan, banyak zaman. Sebab tu dalam bab haji nanti kita akan belajar berkenaan dengan binatang buruan di musim haji. Sebab tengah-tengah buat kerja haji itu, monta, jamrah dan sebagainya, mari binatang buruan, wukuf di Arafah, mari binatang buruan. Ini tak ada dah. Di dalam kitab-kitabnya masih ada, sebab zaman itu binatang buruannya banyak, termasuk binatang-binatang yang berbahaya. Maka Nabi SAW menggunakan alat ini untuk
menghalang binatang-binatang yang berbahaya, kalau jengking ke ataupun pelbagai nama binatang di padang pasir yang berbahaya. Ular dia pun lebih bahaya daripada ular tempat kita. Kalau dia pun begitu juga. Jadi dengan adanya lembing ini boleh menyelamatkan diri. Dan yang ketiganya ialah apabila Rasulullah SAW selesai qada hajat, maka apabila nak menunaikan sembahyang, Nabi pacak benda ini di hadapan dia ketika dia nak solat. Sutrah imam adalah sutrah kepada makmum. Baca satu lagi, solat dengan menghadap haiwan tunggangan boleh juga. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menambahkan kenderaannya, lalu baginda solat dan kenderaan tersebut berada di hadapannya. Nabi SAW tambah binatang kenderaan tunggangan di hadapan dia. Wa huwa hal keadaan. Belajar bahasa Arab hal keadaan dia sembahyang ilaiha, menghadap kepada kenderaan yang ditunggangi. Pulang ke lima apa sahaja binatang tunggangan yang Nabi SAW tunggang, maka dia menghadap ke arah binatang tunggangan yang ditunggang. Boleh juga sebagai sutrah kepada kita yang solat. Ini jika sekiranya di tanah lapang lah. Dalam masjid yang dalam garis ini pun boleh dianggap sebagai sutrah, garisan yang ada pada tempat. Bagaimana jika sekiranya kita tengah semayang tempat aman, kita terbatal nak ambil air semayang, dalam keadaan hal yang demikian, taklah kita lalu di hadapan di tempat kaki itu tempat dipijak, maka anggaran tempat dia sujud, dia kita melewati lebih daripada kawasan hak dia sujud, kalau sekiranya terpaksa lah. Manakala jika sekiranya di Makkah Al-Mukarramah dalam suasana yang sibuk, dan orang terlalu ramai, maka dalam keadaan yang demikian dimaafkan. Nabi SAW selepas dia tawaf, dalam sebuah hadis sahih, dia tawaf, kemudian dia sembahyang sunat tawaf. Selepas tawaf ni ada sembahyang sunat, dinamakan sembahyang sunat tawaf. Yang terbaiknya kita buat di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di belakang dia, ke belakang sekali. Jangan kita sembahyang di kawasan yang lain. Ramai orang sembahyang di bebas lah mana tempat masjid luar di semayang atau iti yang sebenarnya yang paling afdalnya ialah di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim musalla disebut diambil sebagai tempat sembahyang. Maka itulah sunnah Nabi SAW. Apabila kita habis tawaf, dia Kaabah ni 4 penjuru macam ni. Di sini dipanggil rukun Hajarul Aswad. Ada Hajarul Aswad sini. Lepas Hajarul Aswad sini ada maqam Ibrahim. Maka kita disuruh sembahyang di belakang maqam Ibrahim ni hingga ke belakang. Tak pula sampai ke belakang, sampai ke dalam masjid, dalam dapur. Sebab kalau di belakang maqam Ibrahim betul tu orang tawaf penuh. Nabi SAW pernah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Bila orang tawaf, mereka lalu di hadapan. Nabi tak ada kata selepas itu. Sebab suasana di situ suasana yang manusia ramai, tak berkawan, dimaafkan. Kalau kita pergi tengok, kalau kita kali pertama sampai, mungkin kita terkejut
macam mana semayang di sini ni, laki puang, tak kira mana. Luar surah ni muslimah, tepi belah tu pula 100 orang muslimin, belah ni pula muslimah. Di belakang muslimah ni pula muslimin, di belakang muslimin muslimah pula. Belakang tak menentu suasana kita. Cuma dia blok-blok je lah. Cuba yang kasar gitu belang-belang blok itu yang biasa. Kalau lelaki seorang dia duduk kawasan perempuan, janganlah kita jangan duduk kawasan muslimah tu. Muslimah pula jangan duduk kita kawasan muslimin ni. Sebab dia tawaf semua tak berhenti, qomat je baru berhenti. Jadi berhenti automatik itu break emergency ni payahlah nak cari tempat. Maka berlaku hal-hal yang demikian. Kita baru sudah tawaf, kita semayang sunat tawaf. Orang lain pun tawaf lagi. Hari ini depan kampung tu ambil sunat tawaf. Kalau kita semayang di belakang makam Ibrahim tu, sini kat baki motor kan, pun dalam keadaan orang tawaf tawaf. Sebab itu orang yang jaga tu, saya pernah sembahyang tengok lengang je, betul-betul belakang makam Ibrahim, saya sembahyang belakang. Belang-belang sembahyang tiba-tiba mari boleh peluk saya. Ya, akak saya pun belakang. Peluk akak pun belakang. Itu sembahyang lah kita Masa kita sembahyang tadi tenang je, tak ada orang. Tengah sembahyang sunat tawaf, orang kena dah mari. Orang boleh ke belakang, belum ke yang kak ke belakang. Sembahyang ada di sana Makam Ibrahim ni berapa? Setengah orang dia kata kubur. Mana apa makam Ibrahim? Mutawif orang Arab pun dia kata depan tu ada kuburan Ibrahim gitu. Tak tahu apa makam tu itu cuma kuburan tapi kuburan ni kubur lah Mutawif dah nak tukang bawa dah. Tak faham juga kata makam. Kalau duduk makam lama dah. Pergi kat tak tengok, kalau pergi tak tengok. Dia ada batu je dalam tu Batu, kemudian atas batu tu ada kesan tapak kaki. Asal dia tapak kaki Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah. Batu tu dia boleh turun naik masa pembinaan Kaabah. Macam lift lah Kesan daripada tempat Nabi Ibrahim pijak tu ada kesan tapak kaki. Allah memperlihatkan dia ini. Itu dipanggil maqam. Makna dalam bahasa Arab maqam ni tempat berdiri. Dia berqama yaqum maqam. Bukan kubur Ini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Kalau di sana orang melintas pun dia dalam suasana manusia, butaan manusia tak terjatuh. Lalu susiang depan kita, tak nak terjatuh dalam suasana yang seperti itu dianggap darurat. Apabila tuan hari Jumaat terbatal wudu, untuk biar ismayang, banyak mana itu terpaksa melintasi orang. Sebab kita pun dah ramai dah, apatah lagi di Masjidil Haram, maka termasuk dalam kawasan yang dianggap darurat dan dimaafkan. Kita melintasi kawasan melebihi hak sujud orang pun dimaafkan. Jika sekiranya kita buat sutrah dah, kemudian ada orang melintas, maka dimaafkan. Saya ambil satu hadis daripada Sahih Bukhari satu lagi. Haddatsana Syu'bah qala haddatsana Aun ibn Abi Juhayfa qala sami'tu Abi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها
Daripada Syu'bah, daripada Aum bin Abu Juhaifah, dia berkata bahawa aku pernah mendengar ayahku berkata bahawa Rasulullah SAW satu hari keluar kepada kita di waktu siang, lalu dibawakan kepadanya air wudu. Beliau pun berwudu dengannya, lalu bersolat zuhur dan solat asar bersama-sama dengan kita. Main jamak Di hadapannya ada anazar, ada lembing kecil, sedangkan orang perempuan keldai berlalu lalang di hadapan lembing yang dipacok oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa boleh lalu lalang dan tidak memberi kesan kepada kita yang sama. Dalam hadis ini, dalam musafir, Nabi pacok lembing anazar, lembing kecil. Kemudian Nabi semayang dan di belakang dia orang makmum ikut. Kemudian di hadapannya hima lalu lalang, orang perempuan usul dan sebagainya semayang. Lalu lalang di hadapannya tidak menjadi halangan, tidak mengganggu orang solat dan tidak memberi kesan terhadap orang yang semayang. Dan tak berdosalah kepada orang yang lalu lalang melewati kawasan yang ditanda. Kalau tak boleh, nescaya Nabi SAW melarang. Wallahu ta'ala anhu a'lam. InsyaAllah saya tengok dalam bahasa kita bertanya banyak soalan-soalan yang dikemukakannya. Banyak soalan kepada antara soalan yang menarik ialah dia tanya, apa kelebihan 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah? Apakah kelebihan bulan Zulhijjah? Awal bulan Zulhijjah ni apa dia kelebihan? Bila 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ni? Malam ni dah ni. Malam ini masuk 1 Zulhijjah. Malam Zulhijjah ni 1 Zulhijjah start pada maghrib. Jadi apa kelebihan 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah ini? Salah satu di antara bulan-bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang di dalamnya. Kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah ini besar kelebihannya berdasarkan kepada Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Tuhan bersumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Wa layalin ashr, malam-malam yang 10. Dalam surah Al-Fajr. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir dia sebut bahawa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Az-Zubair, para sahabat, Mujahid dan lain-lain ulama di kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, ulama yang kemudian dia, mereka semua menyatakan bahawa yang dimaksudkan walayalin ashr, 10 malam itu ialah 10 malam yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Tuhan bersumpah dengan malam, menunjukkan bahawa malam ini sangat besar kelebihannya dan dia didetailkan di dalam hari-hari Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abi Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan lain-lain para ulama. Dan lafaz ini saya ambil lafaz daripada Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari sahih lah Jadi riwayat orang lain pun At-Tirmizi dan sebagainya pun dengan sanad yang sahih. Guru saya Al-Arnaud, Syekh Al-Su'in Al-Arnaud mengatakan sanad semua ini adalah sahih, walaupun ada dalam Tirmizi dan sebagainya, termasuk dalam
Kerana ada di dalam Al-Bukhari itu padahal menunjukkan kesahihan. Di mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya baca terjemahan, tiadalah hari-hari yang amalan-amalan solehnya tersangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari yang di awal bulan Zulhijjah. Tidak adalah hari-hari di atas muka bumi ini jika sekiranya kita buat amal yang soleh, yang Allah paling kasih, yang Allah paling cintai, yang paling afdal amal-amal soleh itu, melainkan hari-hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jihad pada jalan Allah ya Rasulullah, lebih baik, lebih dikasihi oleh Allah daripada jihad, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekalipun jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah, termasuk malam lah maksudnya, kecuali mereka yang keluar berjihad dan membawa harta benda dan jiwa raganya, dan dia tak kembali lagi. Artinya buku syahid dalam peperangan, kecuali siapa pengkak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa itulah yang lebih baik mati syahid. Itu adalah pahala yang sangat besar, berguguran sebelum menitis lagi darahnya yang pertama ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kelebihan mati di dalam fisabilillah. Kalau tak, maka amalan pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini, kata Nabi, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang soleh, amalun soleh, amal yang soleh. Amal yang soleh ini, kata para ulama, luaslah. Masuk jihad, masuk itu, masuk ini, masuk sedekah, termasuk puasa, termasuk solat, termasuk qiyamul lail, masuk menuntut ilmu, dan banyak lagi lah amalan-amalan yang soleh yang disebut di dalam ajaran Islam ini. Nabi kata amalan yang sangat dikasihi oleh Allah. Tidak adalah suatu amalan yang soleh yang lebih dikasihi oleh Allah, melainkan yang orang buat pada 10 yang awal daripada bulan Muharram. Sehingga para sahabat bertanya, kalau jihad fisabilillah sekalipun, wahai Nabi, lebih lagi 10 awal Zulhijjah ini, Nabi kata ya, walaupun jihad fisabilillah, kecuali dia pergi berjihad dengan harta benda dan jiwa raga dia, dan dia tak kembali lagi menjadi syahid. Itu barulah lebih. Kalau tak, amalan di 10 Zulhijjah ini adalah amalan yang sangat disukai, dikasihi, dan sangat afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada hadis ini, status dia sahih ada Bukhari dan lain kitab sunnah, menunjukkan bahawa hari-hari pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini sangat besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal di dalam siang baik malam. Walau bagaimanapun khilaf di kalangan ulama, mana dia yang lebih afdal, 10 Zulhijjah yang awal ini lebih utama ataupun 10 yang akhir daripada bulan Ramadan lebih utama. 10 awakhir Ramadan lebih utama ataupun 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini lebih utama. Khilaf di kalangan para ulama tentang manakah yang lebih afdal. Sebahagian ulama menyatakan 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 yang akhir di bulan Ramadan.
Sebahagian di kalangan para ulama pula menyatakan bahawa 10 yang akhir di bulan Ramadan lebih utama berbanding dengan 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Mereka mempunyai hujah-hujah yang panjang berhubung dengan perkara ini. Panjang perbincangan, saya tak ingin sebut panjang lah. Cuma orang kata 10 Ramadan yang terakhir ini utama sebab dia kata pada 10 yang akhir ini ada malam qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu ini, bulan Ramadan tu bulan berkat lah, ada malam qadar, itu antara hujah. Yang mengatakan 10 yang akhir ini ialah berdasarkan kepada hadis yang kita baca ini, bahawa Nabi SAW mengatakan tidak adalah amal soleh yang kita lakukan yang paling dikasihi oleh Allah melebihi daripada yang kita lakukan pada awal 10 Zulhijjah. Mereka berdalilkan dengan dalil ini. Dan begitu juga mereka mengatakan bahawa pada 10 Zulhijjah ini di dalamnya terdapat hari Arafah. Hari Arafah hari yang sangat besar, hari yang sangat besar kelebihannya. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan hari Arafah. Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari menyatakan bahawa 10 yang awal di dalam bulan Zulhijjah ini yang sedang kita berada sekarang adalah merupakan hari yang terbaik kerana di dalamnya terkumpul 4 ibadah yang besar yang menjadi rukun Islam: sembahyang, puasa, zakat, haji. Di 10 Zulhijjah sembahyang ada dalamnya, sedekah ada di dalamnya, boleh disedekahkan, sekolah zakat pun boleh. Boleh berpuasa sepanjang 9 hari ini, boleh berpuasa 9 hari, 8 hari 8 hari. 9 hari hingga ke 9 hari Arafah boleh puasa. Hari yang ke-10 tak masuk. Walaupun disebut 10 yang akhir tak termasuk hari raya, itu tak boleh puasa. Ini 9 hari saja boleh puasa. Orang yang wukuf di Arafah hanya 8 hari saja boleh puasa. Hari yang ke-9 dilarang oleh Nabi SAW dan Nabi tak puasa. Sebab untuk jaga tenaga, stamina, untuk wukuf di Arafah, tengah panas, tengah padang, nak memperbanyakkan doa pada hari itu yang sangat makbul doa. Bahkan Nabi SAW sebut di dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha sahih ini, tidaklah hari yang paling banyak dimerdekakan manusia daripada api neraka melainkan hari Arafah. Besarnya hari Arafah. Jadi hari Arafah ini masuk dalam 10 yang awal Zulhijjah ini. Maka sebahagian ulama mengatakan hari ini jauh lebih besar daripada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Walaupun dia khilaf di kalangan para ulama, tapi ada 2 pendapat yang besar berhubung dengan ini dengan hujah-hujah yang panjang, di antaranya sebahagiannya yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, yang ketiga dalam hadis ini Nabi sebut amal yang soleh. Dia lebih kasih. Perkataan amal soleh ini kata para ulama dia memberi makna yang sangat umum, meliputi semua amal soleh yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Buatlah sekadar yang kita mampu dalam 10 hari. Sembahyang sunnahnya wajib buat semua dah. Yang sunnahnya, sembahyang duhanya, qiyamul lailnya, kita boleh. Sembahyang witirnya, sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang semua sunat mutlak, semata-mata sembahyang sunat adalah di antara yang sangat afdal kita lakukan di dalam 10 yang awal di dalam bulan Zulhijjah ini, sama ada siang ataupun malam. Kemudian berkenaan dengan
Amal yang soleh ini juga termasuklah puasa. Kita Facebook di awal bulan Zulhijjah ini kita boleh puasa sunat. Esok boleh puasa sunat. 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Ada soalan dalam segala Nabi buat penuh dah. Hubung dengan perkara ini di peringkat sahabat yang meriwayatkan, di peringkat isteri-isteri Nabi pun ada khilaf. Aisyah kata dia tak tengok Nabi puasa sepanjang awal Zulhijjah ini, puasa penuh maksudnya. Manakala ada isteri yang meriwayatkan bahawa Nabi berpuasa di awal Zulhijjah ini, para ulama ada yang menggabungkan dengan makna Nabi banyak berpuasa, taklah sampai peringkat puasa penuh ataupun taklah tak puasa terus. Artinya boleh puasa, termasuk dalam kategori puasa sunat, lalu tak puasa. Tapi itulah yang terbaiknya. Soalan yang seterusnya yang ditanya ialah, apa kelebihan puasa pada hari Arafah? Pada asalnya telah terjawab tadi. Puasa disunatkan pada hari 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini. Tetapi di antaranya sangat dituntut, kalau tak buat 9 hari pun, sebab Nabi ada yang tak buat, boleh kita puasa pada hari yang ke-9, kerana kelebihan yang besar yang sabit datang dan sahih datang dari Nabi SAW bagi orang yang tidak menunaikan haji di Mekah. Orang yang menunaikan haji di Mekah tak diperintah berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni hari raya dah. Di antaranya ialah dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, apabila Nabi ditanya tentang puasa pada hari Arafah, daripada Abi Qatadah. Hadis ini sahih, ada dalam Sahih Muslim. Nanti kita akan bertemu bila sampai pada babnya, insya-Allah. Ada sahabat yang bertanya berkenaan dengan puasa Arafah. Nabi SAW menjawab, puasa hari Arafah adalah penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Terang hadisnya sahih, bukan sahaja diriwayat oleh Imam Muslim, juga ada di dalam kitab-kitab hadis yang lain, dalam kitab sunnah yang lain yang statusnya sahih. Di dalam satu riwayat Nabi mengatakan, aku mengharapkan bahawa puasa Arafah ini akan dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya acap kali menyebut bahawa menjadi satu kaedah dalam ilmu hadis, jika sekiranya kalimah pengharapan ini daripada Nabi ataupun daripada Tuhan, maka dia adalah suatu, kalau daripada Tuhan dia panggil litahfid dengan makna suruti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajib pada umat yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Lazimnya diterjemah begitu. Mudah-mudahan, suatu pengharapan. Tetapi pengharapan daripada Allah ini dipanggil litahqiq, bukan dengan makna mudah-mudahan. Dia dengan makna sesungguhnya pasti akan dapat takwa, tapi dengan syarat melaksanakan tuntutan puasa. Begitulah juga dengan pengharapan daripada Nabi SAW, pasti dia adalah suatu pengharapan yang benar. Cuma dia panggil adaban ma'allah, adab Nabi bercakap apabila melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi penghapus dosa ni siapa? Allah, bukan Nabi. Allah yang menghapus dosa. Jadi Nabi SAW menggunakan bahasa yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengharapkan, suatu pengharapan, aku mengharapkan puasa hari Arafah ini menjadi penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Tetapi dalam beberapa riwayat dia sebut secara terang, tak sebutkan bentuk pengharapan. Antaranya dalam riwayat Imam Muslim, nanti kita akan bertemu hari ini, Nabi kata menjadi penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besar tak kelebihan? Besar tak? Jadi kalau sempat dengan 9 Zulhijjah ni, kita pakai puasa lah, puasa, azam puasa. Dah ingat nak niat malam mana? Lagi tak buka puasa sunat ni boleh sehingga gelincir matahari. Orang tahu ini 9 Zulhijjah, dengan syarat tak makan, tak minum lagi. Roti canang kosong roti dah, jangan telos teh. 9 Zulhijjah puasa dah lah makan dah. Yang meeting dah. Ya? Ya. Orang masuk perubahan ni dia buat ada tidak proses. Ya? Orang masuk perubahan, korban. Korban? Dia orang masuk perubahan ni buat proses tak? Puasa sunat dia. Tak ada wajib Orang yang berkorban puasa ni sunat juga, tuntutan sama dengan orang yang tak korban pun sunat juga. Nabi SAW bagi orang yang korban masuk awal Zulhijjah ni dilarang lagi mencukur rambut, gunting rambut, memotong kuku. Start malam ni, start maghrib lagi. Maghrib boleh lagi. Tidur sama dia tak nak tahu. Ya? Tidur sama dia. Tidur sama boleh dah di awal Zulhijjah ni. Boleh. Buatkan boleh pahala. Boleh pahala. Ibadah juga tu, amal soleh dah tu. Amal soleh dah tidur bersama. Amal soleh dah. Nabi kata tadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah ialah pada 10 Zulhijjah. Dia termasuk amal yang soleh. Sahabat kata bersama dengan isteri pun boleh pahala. Bersama dengan isteri pun boleh pahala ya Rasulullah. Rasulullah kata bagaimana jika dia bersama dengan bukan isteri dia, yang tak halal baginya, berdosa ke tak? Berdosa. Maka begitulah dia bersama dengan isterinya, maka dia boleh pahala, bahkan pahalanya besar. Bukan itu sama haji tak nak hoi-hoi kan. Ya. Molek 10 yang awal. Ada aku dah tanya pula. Jadi termasuk 10 yang di hari Arafah itu juga hadis Muslim daripada Aisyah saya sebut tadi, Nabi kata hari yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala merdekakan hamba-Nya pada hari Arafah. Tidak ada hari lain yang lebih banyak Allah merdekakan hamba daripada api neraka melainkan hari Arafah. Bolehlah kita berpuasa pada hari itu. Moga-moga kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tahun lepas dah puasa dah ingat. Moga-moga tahun ini boleh kelebihan yang tersebut. Bahkan hari Arafah ini disebut sebagai hari raya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari raya. Tetapi orang yang wukuf tak bolehlah hari raya makan kita pun walaupun hari raya boleh puasa. Hari raya betul-betul hari raya haji itu baru tak boleh, itu hari tasyrik. Hari raya pertama, hari raya kedua dan hari 3 hari yang berikutnya tak boleh puasa. Sayyidina Umar pernah orang Yahudi mari kat dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab kamu, kalau turun pada kami, kami buat dia sebagai hari raya. Sayyidina Umar kata, ayat apa? Orang Yahudi ni pun apa Quran? Dia kata ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini aku telah sempurna bagi kamu agama kamu, dan aku redha Islam ini menjadi agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum,
Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam ini menjadi din, cara hidup kepada kamu. Ayat ni, saya nak mengatakan ayat ni. Kalau ayat ni kami tahu di mana diturunkan dan bila ia diturunkan. Dia turun pada hari raya kami dah, kata Sayyidina Umar, hari Arafah. Ayat ini turun pada hari Arafah, Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya, yang dihadiri lebih daripada 70,000 para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sahabat ni lebih daripada 70,000. Mari Hajjatul Wada tu tengok Nabi 70,000 lebih dah situ. Nabi balik ke Madinah dalam beberapa bulan selepas itu. Nabi sakit dan membawa kepada wafatnya Rasulullah SAW. Dan itulah ayat yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran 30 juz penutupnya. Al-Yawma akmaltu lakum. Diturun bila? Diturun pada hari raya, pada hari Arafah, pada hari haji perpisahan, haji Arafah, haji perpisahan di antara Nabi dengan umatnya. Selepas itu Nabi tak menunaikan lagi haji bersama dengan umat. Artinya hari Arafah adalah hari yang sangat besar sekali di dalam ajaran Islam, dan disuruh kita melakukan amal ibadah yang berbagai, termasuklah puasa. Termasuklah bagi orang yang berkemampuan dan ingin pahala lebih, ganjaran lebih, boleh berpuasa sepanjang 9 hari. Bagi orang yang tak menunaikan ibadah haji di awal bulan Zulhijjah ini, puasa tak lagak, kerja panah begitu-begini, buatlah amal-amal soleh yang lain, tak kiralah amal yang apa. Zakat pun cantik bagi, sedekah sunnah pun cantik bagi, tolong orang pun baik. Apa sahaja yang dikatakan amal yang soleh, maka dia adalah sangat besar pahala dan ganjarannya di sisi Allah jika sekiranya kita melakukan di awal bulan Zulhijjah. Sekali itulah kuliah kita pada malam ini. Masuk insya-Allah pada malam ini ada solat hajat, dan sekali itu saja kuliah kita. Ada